Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Jenazah juruterbang TUDM Allahyarham Kapten Muhammad Effendi Bustami yang maut dalam nahas pesawat Hawk 108 selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Muazzam Shah, Rompin malam tadi. Terdahulu jenazah Allahyarham diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Pangkalan Udara Kuantan sebelum dibawa ke kediaman keluarganya di Taman Redan Perdana. Pengebumian dilakukan dengan penuh istiadat ketenteraan. Selain ahli keluarga, Timbalan Panglima Tentera Udara, Lieutenant General Datuk Muhammad Ashgar Han Goriman Han bersama pegawai kanan TUDM turut hadir memberi penghormatan terakhir. Selesai pengebumian, Lieutenant General Muhammad Ashgar menyerahkan jalur gemilang kepada balu Allahyarham Nurul Izzati Syari sebagai tanda penghormatan terakhir. Pesawat Hawk 108 terhempas dalam sesi latihan di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang selasa lalu. Pesawat pejuang Hawk 108 akan terus digunakan bagi latihan dan operasi TUDM. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata kementerian masih menunggu hasil siasatan Lembaga Siasatan Khas sebelum memutuskan penggantungan operasi pesawat berkenaan. Itu banyak berkisar kepada siasatan yang dibuat. Sebelum ini pernah berlaku semasa saya Menhan dahulu. Satu insiden berhubung kait yang satu pesawat dan keputusan kita pada ketika itu ialah untuk to ground all the planes. Dan itu bukan keputusan untuk saya buat. Ianya mesti datangnya daripada pihak ATM dan TUDM. Sebab itu daripada saya nak bagi penjelasan yang lebih rapi, biar kita serahkan kepada mereka-mereka yang lebih mengetahui lah. Dan saya percaya bahawa PAT, Panglima Tentera Udara, TUDM sendiri boleh laporkan kepada saya keperluan mereka. Pesawat masih berfungsi dengan baik perlu digunakan. Bagaimanapun perancangan membeli pesawat baharu tetap diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Hishamuddin memaklumkan kebajikan keluarga kedua-dua pegawai yang terlibat nahas akan diberi perhatian sewajarnya termasuk bantuan melalui tabung amanah perwira dan pertahanan negara. Sementara itu, susulan nahas berkenaan, Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz memaklumkan siasatan masih di peringkat awal dan tertumpu kepada faktor operasi dan latihan. Laporan awal menunjukkan tidak menjuruskan kepada teknikal. Ini laporan awal tidak menjuruskan kepada teknikal, lebih tertumpu kepada faktor operasi dan latihan. Ini laporan awal. Jadi kita bagilah biar siasatan komplit dulu dan baru kita lebih lanjut. Beralih ke perkembangan pilihan raya umum Dun Melaka, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman menasihati pengundi luar dari Melaka memastikan diri telah lengkap vaksin dan membuat ujian kendiri COVID-19 jika bergejala. Tindakan bertanggungjawab ini perlu dibuat sebelum pulang untuk mengundi Sabtu ini. Beliau berkata walaupun dari segi vaksinasi, seseorang individu itu mungkin berhak untuk tidak mengambil vaksin, tetapi risiko kepada ahli keluarga lain harus diambil kira. Selaras SOP negeri di Pelan Pemulihan Negara, hanya mereka yang lengkap vaksin boleh merentas negeri. Bagi ujian kendiri, individu boleh membeli kit ujian yang diluluskan di pasaran. Jika positif, mereka perlu membatalkan rancangan untuk balik pulang dan mengikuti langkah yang digariskan Kementerian Kesihatan termasuk kuarantin di rumah.
Strategi menjelang hari pengundian sudah dibuat. Fokus utama semua parti bertanding memastikan mereka jadi pilihan pengundi. Namun untuk mencapai jumlah undi yang dihasratkan, mereka turut sama akan memastikan pengundi keluar menunaikan tanggungjawab. Bagi calon Barisan Nasional BN Kerusi Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, kempen akan terus dilaksana mengikut pematuhan SOP. Manakala kempen di media sosial akan terus diperhebat, bukan sahaja untuk menjelaskan manifesto, malah bagi menangkis berita-berita palsu. Saya juga melihat semua para calon hendaklah menggunakan sebaik mungkin kaedah mendekati pengundi dengan berjumpa seberapa ramai pengundi, di samping disokong dengan media sosial. Saya sekali lagi menyeru kepada seluruh rakyat Melaka bahawa yang penting ialah dapat memberikan keputusan yang baik sebelum kita membuang undi, iaitu sebuah kerajaan yang stabil dan kita juga akan dapat menikmati kemakmuran. Calon Perikatan Nasional PN Teluk Mas Datuk Muhammad Rafiq Naiza Mohidin turut sependapat kempen sama ada secara fizikal atau media sosial perlu ditambah baik. Jadi dalam keterbatasan calon-calon Perikatan Nasional, kita teruskan kempen seperti biasa dan juga media sosial memainkan peranan untuk menjelaskan tentang kejayaan-kejayaan pimpinan Perikatan Nasional dalam kerajaan, dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini, dan juga kita juga lebih tertumpu kepada aplikasi WhatsApp untuk memberi maklumat terkini tentang calon-calon kita. Sementara itu, calon Pakatan Harapan PH Bukit Katil Adli Zahari pula berkata jentera parti telah disusun untuk mengajak rakyat keluar mengundi. Kita akan gerakkan jentera kita kerana kita tahu bahawa dengan kemudahan yang kita ada pada hari ini, jentera itu boleh digerakkan kerana kita tahu masyarakat boleh keluar mengundi kerana sokongan daripada negeri-negeri bukan sahaja di Melaka tapi seluruh Malaysia itu membantu. Jadi kita akan menyusun jentera kita dengan lebih efektif. Yang kedua adalah kita harus memberikan keyakinan kepada rakyat. Tren jumlah kes harian COVID-19 di Negeri Sembilan masih mengalami peningkatan dan penurunan tidak menentu. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, kes di negeri itu masih tinggi berbanding negeri jiran Melaka yang kini dalam fasa pilihan raya umum DUN. Justeru beliau mengingatkan penduduk Negeri Sembilan supaya kekal patuh SOP susulan jumlah kes harian COVID-19 yang direkodkan. Ya, kita sedia maklum kes kita masih lagi seperti yo-yo. Seperti yo-yo turun naik daripada hari ke hari, dan apa yang membimbangkan saya adalah kes Negeri Sembilan ini melebihi daripada negeri Melaka. Ini yang harus jadi perhatian kempen di Melaka. Kenapa Negeri Sembilan kes tinggi? Baiklah, siaran Berita Pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti Berita Pagi di saluran Berita RTM dan saluran OK yang sahih di Berita RTM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna melaksanakan kajian bagi mengoptimumkan subsidi minyak masak supaya agihan subsidi tersebut sampai ke golongan sasak. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi menjelaskan kajian tersebut telah bermula bulan lalu dan dijangka selesai tahun hadapan. Melalui kajian ini, aspek keberkesanan pelaksanaan program subsidi sedia ada akan dinilai meliputi keberkesanan penyampaian, mekanisme pelaksanaan, darjah ketirisan dan kos yang terlibat akan dikaji
dan diperhalusi dan seterusnya cadangan mekanisme baharu untuk dilaksanakan sebagai langkah untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian subsidi kepada golongan sasar. Kajian tersebut meliputi program subsidi utama di KPDN HEP termasuk program skim penstabilan harga minyak masak, program subsidi tepung gandum kegunaan am, program pengedaran barang perlu dan program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemaduli berangkat meninjau rumah baharu milik asnaf dan mengurniakan sumbangan kepada 5 keluarga di Pekan Pahang. Baginda tiba di Kampung Permatang Pauh memandu sendiri kenderaan pacuan 4 roda ke Kampung Parit Dalam dan Kampung Padang Polok. Baginda menyantuni setiap keluarga berkenaan selain meninjau pembinaan rumah baharu yang dikelola syarikat Platinum Victory Sedria Berhad menerusi program tanggungjawab sosial korporat syarikat itu dengan peruntukan RM2 juta bagi proses baik pulih rumah. Penerima bersyukur apabila kediaman yang usang telah dibaik pulih. Saya rasa bersyukur Alhamdulillah lah atas rumah kurnia tuanku ni, daripada rumah yang lama dapat rumah yang baru. Rasa saya bersyukur Alhamdulillah sungguh. Jadi saya nak mengucapkan menjunjung terima kasih atas tuanku. Jadi ini Alhamdulillah lah Jabatan Mu'id, Jabatan Agama Islam Pahang bantu saya kan. Bantu saya lepas tu kali yang pertama. Kali yang kedua pula buat yang baru ni, batu depan ni, itu dia titah Kuala Duli Agong. Kuala Duli yang Duli Agong. Titah dia buat rumah batu ni. Dan anak-anak dia pun pernah ikat batu dekat sini. Pemagu raja. Nama seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun disenaraikan dalam Malaysia Book of Records apabila menjadi penyumbang termuda Yayasan Sultan Ibrahim Johor. Krish Haranai penyumbang RM7,000 kepada yayasan berkenaan hasil jualan buku penulisannya bertajuk The Mysterious War to the Deep. Pencapaian tersebut direkodkan sebagai jumlah tertinggi sumbangan kepada yayasan melalui jualan buku oleh seorang kanak-kanak. Dia yang bagi idea tu, dia tanya saya, mak boleh tak sell this book, jual buku ni. So mula-mula saya pun terfikir during pandemic ni susah juga kan. Lepas tu saya cakap okay lah, we try. So kami just spread the words dengan kawan-kawan, cikgu-cikgu. So kebetulan memang mendapat sokongan daripada ramai lah. So mendapat kutipan dekat RM7,000 Malaysia lah. I feel very proud of myself for being in the Book of Records, and I'm very grateful that they allowed me to go put my name in the Book of Records. Pelajar Sunway International School Sunway Iskandar itu kini dalam usaha menyiapkan buku keduanya, Pillar and the Golden Sword, dengan kutipan jualan disasarkan untuk disumbangkan kepada anak-anak yatim piatu COVID-19. Berita sukan menjelang Piala Suzuki AFF 2020 di Singapura yang membuka tirai pada 5 Disember. 28 pemain telah disenarai untuk menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Malaya bermula Isnin ini. Daripada jumlah tersebut, 7 muka baharu turut dipanggil dalam pemilihan tersebut. Ia membabitkan Luqman Hakim, Muhammad Fayyad Zulkifli Amin, Muhammad Arif Fazilah Abu Bakar, Muhammad Faizal Abdul Halim, Quentin Cheng Jion Hu, Muhammad Azri Abdul Ghani serta Muhammad Mukairi Ajmal Mahadi. Kalau kita lihat dari segi keseluruhannya, kami rasa kita ada mix yang terbaik lah dari segi pemain-pemain sini, contoh macam Aidil, Abed dan juga dia tiga pemain
paling senior dalam tim dan apa dengan pemain-pemain muda, dan kita rasa kita mampu memberi satu bentangan yang terbaik dalam kempen Piala Suzuki kali ini. Pemain yang berpangkalan di luar negara akan bersama skuad kebangsaan di Singapura pada 3 Disember ini. Beliau hanya akan menyenaraikan 24 pemain sahaja untuk skuad akhir ke Piala Suzuki AFF 2020. Harimau Malaya dijadual menentang Kemboja di Stadium Bishan pada 6 Disember, kemudian menentang Laos pada 9 Disember sebelum bertemu juara bertahan Vietnam pada 12 Disember dan terakhir menentang Indonesia pada 19 Disember. Kementerian Belia dan Sukan telah menubuhkan jawatan kuasa siasatan dalaman bagi menjalankan siasatan terperinci isu pembatalan penyertaan dan kemenangan jaguh lontar peluru Muhammad Ziyad Zulkifli di Tamasya Paralimpik Tokyo. Jawatan kuasa itu dipengerusikan bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Burhanudollah. Mesyuarat telah diadakan pada 5 dan 22 Oktober. Hasil laporan telah diserahkan jawatan kuasa pada 28 Oktober lalu. Pihak jawatan kuasa mendapati jurulatih dan atlet berkenaan tidak dapat membuktikan mereka tiba pada waktu yang ditetapkan untuk pendaftaran di bilik menunggu, biarpun kedua-dua mereka menganggap mereka tiba tepat pada waktunya. Pusat Perahu Layar Hang Jebat Melaka bakal dijadikan sebagai kompleks pelayaran bagi menempatkan pelayar-pelayar kebangsaan kategori internasional 470 laser dan windsurfing. Ini menjadikan kompleks itu yang kedua dikawal selia Majlis Sukan Negara MSN selepas Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Langkawi di Kedah. MSN menjelaskan pihaknya akan menjalin kerjasama bersama Universiti Teknikal Melaka UiTM Alu Gajah dan Akademi Laut Malaysia. Ini bagi membolehkan pelayar berumur 17 tahun ke atas melanjutkan pelajaran dan menjalani latihan di pusat pelayaran itu pada masa sama. Selain bagi tujuan latihan, MSN juga akan membantu Persatuan Pelayaran Melaka menjadikan pusat itu sebagai destinasi pelancongan air bagi menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Pusat Perahu Layar Hang Jebat secara rasmi diambil alih oleh MSN daripada pengurusan Kerajaan Negeri Melaka pada Julai lalu. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia yang sahih di Berita RTM. Saya Delilah Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.